Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton channel Pak Sai, iaitu Sam Sai Studio. Okay guys, untuk video kali ini Pak Sai nak review movie yang telah disuggestkan oleh subscriber Pak Sai, iaitu Hafiz Jamali. Thank you Hafiz Jamali telah suggestkan movie ni. Iaitu dia cakap kat komen Pak Sai, dia cakap request movie 29 Februari, boleh tak macam tu? Boleh, tak ada masalah. Untuk Hafiz, no problem. So Hafiz ni dia kawan baik Pak Sai lah. So tersadialah nak bagi Pak Sai tengok movie ni kan. Untuk video kali ni Pak Sai nak review movie 29 Februari. Let's go guys. Hari jadi saya jarang-jarang ada. Jarang saya. Hari jadi saya pada 29 Februari. Tahun lompat. Kerana itulah hidup ini bagaikan perjalanan yang tiada penghujung. Oi Katik, kau pergilah main jauh-jauh. 4 tahun buat mereka hanyalah setahun bagiku. Sembahan apa yang terkena ni Ustaz? Sejak dilahirkan ketika orang putih menjajah tanah Melayu, sehingga Maharaja Jepun datang melebarkan empayarnya, aku kehilangan orang yang tersayang. Namun semangat kembali ketika bertemu cinta abadiku, Lily. Okay guys, filem 29 Februari ini telah ditayang ataupun diriliskan di tahun 2012. Iaitu filem ni merupakan bertema musikal dan juga merupakan filem 3D yang pertama yang telah dihasilkan oleh industri tempatan. Sebab apa filem 3D ni, buat kalau korang pergi ke wayang, korang kena pakai spek tu. So no wonder lah ni merupakan filem 3D yang pertama lah dihasilkan oleh orang-orang tempatan kan. Okay. So untuk filem ni merupakan keluaran daripada KRU Studios. Memang no wonder lah, sebab KRU Studio ni telah menghasilkan filem-filem yang terbaik, macam filem Hikayat Merah Wawansa dan juga filem Majika. Memang orang kata expectation filem ni memang tinggi lah. So selain itu juga filem ni diarahkan oleh Andri Abdul Halim, iaitu merupakan pengarah yang samalah, iaitu mengarah filem Majika. So memang orang kata filem ni memang bertemakan musikal lah. So filem ni diterajui oleh pelakon hero Malaya, iaitu Remy Ishak. Remy Ishak right. So digandingkan dengan pelakon yang berbangsa Cina, iaitu Zhou Zhoubo. Memang orang kata ni merupakan gandingan pertama mereka lah, gandingan sulung, sebab Zhou Zhoubo ni merupakan pelakon Chinese yang pertama untuk dia lah, yang untuk berbahasa Melayu. Di samping tu juga dibantu oleh pelakon Izu Islam, Pis Virus, Namron, betul Dian Piramli dan juga Wan Hanafiso. Memang banyaklah pelakon-pelakon yang hebat dalam ni. Selain tu juga penampilan pelakon yang Pak Sai minat juga, pelakon bangsa Cina juga, Chu Kit Wah. Saya sekarang dah terbang ke Indonesia, dah berlakon kat sana lah. Filem ni memang bertemakan musikal. Korang minat musikal, di samping juga diorang diselitkan filem pasal sejarah-sejarah Malaysia lah dalam filem tersebut. Filem ni mengisahkan tentang soal perjalanan hidup seorang lelaki yang bernama Budi bin Halim, lakonan Remy Ishak. Dia ni dilahirkan pada tahun 4, iaitu 29, dilahirkan pada 29 Februari 1896. So no wonder lah filem ni memang bertajuk 29 Februari, sebab ialah dia mempunyai masalah pembesaran disebabkan tahun lompat tersebut. Sebab yelah, bagi dia 4 tahun tu merupakan 1 tahun untuk dia. Memang lama lama lah nak membesarnya. So selain itu juga Budi ni mempunyai mak ayah dia. Mak ayah dia telah meninggal dunia, di mana berlakunya di zaman penjajahan tentera Jepun terhadap tanah Melayu, di mana mereka telah dibunuh oleh tentera Jepun. Dan ketika itu juga Budi telah menjadi anak yatim piatulah. So selain itu juga Budi telah pada selepas tu juga
pada tahun 1957 Budi masih lagi tinggal dengan anak yatim piatu, rumah anak yatim piatu. Sambil tu juga dia berniaga bakul rotan di samping dengan kawan dia juga seorang yatim piatu. At that time dia merupakan seorang OQ bernama Razak. Mereka berdua memang berniaga lah setiap hari. Tapi pada hari yang tu dia terserempak dengan dua gadis Cina yang bernama Lily dan Judy, dilakukan oleh Jojogo. Di situlah Budi macam berbutik cinta lah dengan Lily, tetapi mereka tak bertegur lagi ketika itu. So pada next day mereka telah pergi ke Stadium Merdeka untuk menyaksikan hari kemerdekaan negara lah, di mana hari kebebasan bagi tanah Melayu daripada cengkaman orang-orang British. Sejarah sangat. So pada hari yang mereka buat di Stadium Merdeka tu, Budi ternampak pula si Lily ni dekat Stadium Merdeka dengan keluarga dia. Memang time tu Budi macam budak-budak lah. Dia macam dah bertemu jodoh lah. So nak jadikan cerita pula, si Lily telah diragut dan Budi pun tolong lah kejar peragut tu, dan akhirnya mereka bertemu dan mereka tak tentulah diorang bertegur siapa. Dan that time lah cinta itu berputik lah antara Budi dengan Lily. Dan di samping tu juga mereka bertemu di wayang Coliseum. Mereka menonton wayang, dan di samping tu juga mereka telah memulakan bibit cinta antara mereka berdua lah. So mereka bercinta sampailah orang kata pada tahun 1991, di mana diketahui oleh keluarga si Lily ni mempunyai hubungan cinta dengan Budi lah. So that time memang keluarga si Lily tengah merancang untuk berkahwinkan Lily dengan seorang lelaki kaya lah yang bernama Alex. Tapi that time mereka bertemu menyambut hari birthday mereka. Sebab apa? Lily dengan Budi ni hampir-hampir birthday yang sama. Kalau 29 Februari, Lily 1 Mac. So memang setiap birthday diorang akan beraikan bersama-sama lah. So that time memang orang kata barulah tahu si Budi hari yang tu rupanya si keluarga Lily ni telah merancang untuk buat Lily bertunang dengan lelaki Cina tu. Tetapi tak kesampaian, di mana Budi datang ke majlis tersebut. Mana Budi dah tahu pasal tu, Budi memang hilang harapan lah. Memang dia takkan jadi lah. Dia sedar ada siapa kan. Tu Lily datang ke rumah anak yatim tu. Dia kata kat Lily, dia kata kat Budi, selamatkan Lily daripada keluarga dia. So Budi pun mengambil keputusan untuk nak menikah dengan Lily, tetapi telah ditolak oleh si ayah Lily, iaitu Mr. Ho, lakonan Chiu Kik Wah ni. Dia memang tak merestui langsung lah dengan si Lily ni. So Budi pun memang sekesal apa yang telah dibuat oleh Mr. Ho. Memang dia takkan jumpa si Mr. Ho dengan Lily ni. So ni dah merupakan hari itulah hari yang terakhir mereka bertemu. Dan selepas tu juga Lily dengan Budi, lepas tu juga mereka dah tak bertemu sehinggalah pada tahun 1969, di mana Lily dah orang kata dah berkejaya, ada kejaya lah bekerja dengan seorang kawan dia daripada bangsa India tu, Cik Maniapan. Pada hari tu, hari rusuhan kaum tu, ayah Lily hampir dipukul oleh perusuh-perusuh, tetapi telah diselamatkan oleh Budi. Tapi Budi memang geram ayah Lily ni. Tapi akhirnya ayah Lily meminta maaf pada Budi setelah apa yang telah dibuat pada Budi. That time lah ayah Lily ni bagi tahu pada Budi, kononnya dia telah menerima telegram, bukan telegram app telegram yang surat tu daripada Lily. Kononnya Lily berada di Penang. So daripada situlah Budi terdetik hati nak berhijrah ke Penang. Dia meninggalkan semua kerja dia, aset dia untuk mencari Lily di Penang. So itulah orang kata detik yang kita tahu memang cinta tu tak pernah buta. Memang cinta tu setia pada yang satu. So dia cari Lily ni sampailah ke Penang lah. So itulah Pak saya boleh cerita kat korang. Memang orang kata pengorbanan cinta si Budi dengan Lily ni memang kuat lah. Boleh kan? Dia tu bangsa lain, agama lain. Kau ingat keluarga dia nak ke kau? Dunia Budi, dunia Lily berbeza. Ya, aku mati pun takkan biarkan kau
kahwin dengan anak perempuan aku. Faham? Budi ni sebelah siapa? Sebelah papa ke sebelah Lily? Budi cerita tak? Apa Lily? Mana kau suruh anakku? Mana saya tahu nak tu? Tahan! Pergi! Apa yang nak kena dengan kau ni? Jak kau kawan dengan budak Cina tu macam-macam dengan kau. Kau ni memang nak menyusahkan semua orang lah. Cinta tu sementara, tapi sayang, kasih kita sampai bila-bila. Budi muda. Masih ada banyak masa lagi lah. Terlalu banyak masa. So, apa yang Pak Syed dapat daripada filem ni sebenarnya, satu adalah pengorbanan, kisah cinta yang abadi lah antara dua insan, iaitu Budi dan Lily ni. Sebab mereka ni, kalau korang tengok movie ni, memang kata mereka tak berkahwin dengan sesiapa walaupun mereka telah berpisah. Macam Lily dah melarikan diri daripada Budi, dan Budi pun tetap menunggu Lily di mana Lily berada. That time memang kata kuatlah cinta mereka berdua ni. So memang Pak Syed respect lah pada Budi yang sanggup dia tunggu sehinggalah. Budi memang tua tapi tak nampak tua pun sebab 4 tahun sekali kan. So that time macam memang kuatlah cinta mereka berdua. Yang kedua adalah konflik antara keluarga si Budi, keluarga si Lily dengan Budi ni lah. Sebab apa mereka ni berlainan bangsa. Pertama sebab yelah ayah dia memang tak kasih kalau Lily nak berkahwin dengan bangsa lain. Bagi Pak Syed dia merupakan satu yang memang agak susah nak terima pada zaman tu. Tapi untuk yang tahu-tahu macam zaman sekarang ni memang senang je nak kahwin campur. Kalau sebab ramai je orang Melayu kahwin Cina, Cina kahwin Melayu. Okey, untuk yang ketiga adalah mana filem ni telah menyelitkan peristiwa-peristiwa yang bersejarah lah dalam negara kita dan telah diselitkan dalam filem ini tersebut. Sebagai contoh penjajahan tentera Jepun, di mana penjajahan Jepun satu, di mana ibu dan ayah Budi ni telah dibunuh. Yang kedua adalah hari kemerdekaan negara, di mana Budi telah bertemu dengan Lily pada hari pemasyuran tersebut dan merupakan cerita pertama mereka lah berkutik. Dan ketiga, di mana rusuhan kaum telah berlaku, di mana ayah si Lily ni telah hampir dipukul oleh perusuh-perusuh tetapi diselamatkan oleh Budi. So yang keempat adalah hari terciptanya kereta nasional negara iaitu Proton, dan juga dan juga terciptanya pembinaan jabatan terpanjang di Asia Tenggara ketika itu, di mana Budi telah menghadirkan ke tempat tersebut. Itu antara sejarah yang telah diselitkan dalam negara. So memang kalau siapa yang minat sejarah memang orang kata is the best knowledge lah. Kalau kau tengok cerita 29 Februari di Sambi tu, layan lah cinta Budi dengan Lily. So yang keempat adalah dia punya prop dia memang kata menepati peredaran zaman lah. Sebagai contoh pada zaman tentera Jepun, macam mana pakaian dia, orang-orang Jepun pakai tentera askar, memang detail gila lah. Di mana Eddie Harwali memang mendetailkan berat benda ni. Di samping itu kita tengok macam mana cara pemakaian Budi mengikut peredaran zaman tersebut. Memang kata daripada zaman 60-an, 50-an, betul 70-an, 80-an dan sehinggalah pada tahun 2000 lebih lah. So memang kata Eddie Harwali memang kata mesti berat prop yang banyak. So no wonder lah filem ni punya high expectation yang tinggi, menendangkan kos yang banyak sebab mengenai prop. Dan satu juga bila Pak Syed tahu mereka mempunyai prop ataupun busana yang terbaik dalam festival filem Malaysia yang 23. Oh no wonder lah filem ni, no wonder lah mereka tak bajet lah dalam filem ni tersebut. Okey, yang kelima adalah lagu-lagu yang telah dipersembahkan dalam filem ni memang agak menarik sebenarnya. Sebab ialah filem ni bertemakan muzik, tetapi lagu-lagu tu memang kena pada mereka. Sebagai contoh scene di mana Budi dengan Lily nyanyi mereka berdua, lagu Kelip-Kelip tu memang kata lagu rasmi lah untuk mereka berdua ni. Lagu orang kata lagu kenangan untuk mereka berdua. Selain itu juga lagu di mana lagu Seperti Dulu yang dinyanyikan oleh Budi, dan dia menanti cinta dia di mana cinta tu berada. So memang orang kata sedih lah lagu-lagu dia yang persembahkan oleh si Budi ni, oleh filem ni.
So itu sajalah Pak Syed boleh suggest kat korang filem 29 Februari ni. Korang boleh tonton dekat Netflix ataupun di YouTube pun ada. Tak dua tu, diorang dah sediakan dua platform ni. Korang boleh tengok lah kat situ. Kalau korang ada pendapat lagi tentang filem ni macam ni, korang just komen kat bawah. Pak Syed akan baca korang punya pendapat. Tak ada masalah, no problem. Ataupun korang nak saja lagi movie yang Pak Syed boleh tonton ke, just suggest kat komen. Dan Pak Syed mungkin akan menonton filem tu, dan Pak Syed akan bagi review lah kat korang. Ok, itu saja daripada Pak Syed. Jangan lupa subscribe channel Pak Syed. Tekan butang subscribe dan tekan butang notification untuk mendapatkan video terkini daripada Pak Syed. Ok, dan itu sajalah daripada Pak Syed. Kita jumpa lagi for the next video. Ok, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bila senja menimbul siang,